أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman-halaman yang telah pun kita pelajari pada minggu ini daripada halaman 424 hingga halaman 429 dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan tokoh ilmuwan kita pada hari ini Al-Fadil Ustaz Fahmi Rusli, Pegawai Hal Ehwal Islam Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Selamat datang Ustaz. Ya, terima kasih diucapkan ya sudi bersama Ustaz Fahmi kali pertama lah ni ya di teratak kami di My Quran Time dan bersama dengan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah Safas. Alhamdulillah ya. Hari ini kita boleh bertanya dengan Ustaz Fahmi halaman-halaman mencabar pada minggu ini kita mendalami surah Al-Ahzab ya, satu surah madaniyah yang memberi panduan peraturan kepada kita betapa disiplin amat penting dan kita doakan agar kita sama-sama dapat mengikut peraturan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Dan mari kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita mulakan majlis kita ini dengan melihat kepada salah satu ayat daripada halaman 424 ayat 48 sebagai permulaan diskusi kita, ulang kaji kita pada hari ini bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, tokoh tetamu jemputan kita pada kali ini itulah Ustaz Fahmi Rusli. InsyaAllah mudah-mudahan dapat sama-sama kita mengambil istifadah pengajaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah sebagai pembuka pada hari ini saya nak baca ayat yang ke-48 Suratul Ahzab. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله. Surah Al-Nazim. Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ini adalah nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang kita belajar daripada ayat 48 ini seakan-akan sama seperti ayat pertama dan ayat ketiga di awal surah Al-Ahzab. Jadi kita ingin bersama dengan Al-Fadil Ustaz Fahmi pada hari ini untuk mencerahkan ya apakah perbezaan di antara ayat pertama dan ketiga awal surah Al-Ahzab dengan ayat 48 ini untuk kita memahami, terutama bila ada perkataan wada' adzahum ini dalam erti kata pada zaman Nabi dan juga amalan kita pada zaman ini. Bersama Ustaz Fahmi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillahi wa ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada yang berbahagia moderator yang saya hormati Ustaz Tarmizi selaku qari kita pada hari ini, dan hadirin dan hadirat para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, apabila kita ingin menjawab persoalan yang telah dikemukakan sebentar tadi, kita katakan bahawasanya kebiasaan di dalam Al-Quran apabila berlakunya pengulangan ayat, macam kita kata hampir ada persamaan antara ayat 1 dan 3 serta ayat yang ke-48 daripada surah Al-Ahzab ini, biasanya antara dua faktor sahaja, iaitu yang pertamanya adalah dari sudut taukid ataupun takkid, penegasan yang Quran ingin tegaskan bahawasanya dalam ayat ini pun kita kena, dalam erti kata, jangan mentaati, mematuhi dan mengikuti orang kafir dan orang munafik. Dan demikian ayat sebelum itu pun jangan, orang kata, taat dan patuh kepada orang-orang munafik. Begitu juga kalau dalam ayat sebelum ini pun anjuran tawakal kepada Allah. Demikian pada ayat yang ke-48 ini juga ada perintah untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya adalah sebab berlakunya pengulangan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang kelihatan hampir sama antara satu sama lain ini adalah atas faktor kalau kita nak tadabbur, ia benar-benar menunjukkan Quran tu datang daripada Allah. Macam yang kita sebut, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka ini tidak tadabbur Al-Quran? Sekiranya Al-Quran ni datang daripada Allah, nescaya kita akan mendapati, sekiranya Al-Quran datang selain daripada Allah, kita akan mendapati terdapatnya perselisihan yang banyak di dalam Al-Quran. Tapi kita tak jumpa percanggahan. Ayat yang satu, ayat ketiga pun sama dengan ayat yang ke-48 daripada surah Al-Ahzab. Jadi tidak ada percanggahan menunjukkan ia datang daripada Tuhan yang sama. Arahan tersebut datang daripada Tuhan yang sama. Dan ayat ni sebenarnya kalau kita nak relatekan adalah satu perintah daripada Allah Taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam yang bersifat larangan. Jangan kamu mematuhi, jangan mentaati dan jangan menuruti apa yang telah diarahkan oleh orang kafir dan orang-orang musyrik. Di sini kita kena jelas bahawasanya jangan kita patuh dan jangan kita taat. Tetapi arahan ini adalah larangan ini juga melibatkan kepada satu sudut, bukan semua. Kalau kita lihat dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah, kan Nabi kita menggunakan khidmat bantuan pertolongan penunjuk arah yang bernama Abdullah bin Al-Uraiqid itu. Jadi Abdullah Al-Uraiqid adalah orang yang bukan Islam. Jadi apabila dia bukan Islam, Nabi mengikut arahan dia, Nabi menunjuk panduan dan bawakan dia. Adakah Nabi menyelisihi nas Quran? Jawapannya tidak. Kerana larangan ini adalah mentaati dalam urusan agama. Kita tidak berkait dengan urusan agama mereka, i'tiqad mereka dalam kekufuran dan kesyirikan mereka, maka kita tidak mematuhi dan kita tidak mentaati. Maka itulah maksud larangan Allah Ta'ala di sini. Dan kalimah da'adzahum tu adalah satu arahan untuk Nabi ini tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini adalah satu prinsip dalam agama kita. Apabila orang buat tidak baik kepada kita, kita tidak membalas keburukan dengan keburukan. Sebaliknya kita membalas keburukan dengan kebaikan. Ini asas dalam agama kita. Wada'adzahum, biarkan sahaja gangguan mereka, tinggalkan sahaja dan kita tidak membalas balik. Dan yang terakhirnya adalah kita kena bertawakal kepada Allah. Dan Allah ni sifat Allah Al-Wakil. Jadi macam kita nak wakilkan seseorang, sebagai contoh, saya wakilkan sahaja si fulan hadir kenduri tersebut. Maknanya kita yakin kepada dia, dia boleh buat. Ataupun saya wakilkan si fulan nak ganti saya di meja penceramah dan pengkuliah. Maknanya kita yakin dengan keilmuan dia, ketokohan dia dan juga kepakaran dia. Jadi kita ada keyakinan. Jadi kepada Allah lah kita yakin, kepada Allah kita berserah diri. Dan Allah adalah sebaik-baik wakil untuk kita berserah diri secara mutlak dalam kita nak menghadapi gangguan dan serangan dan tentangan daripada musuh-musuh dari kalangan orang kafir dan orang munafik. Dan cuma kita boleh jelas bahawasanya munafik di sini adalah merujuk kepada munafik dari sudut i'tiqad, bukan munafik dari sudut amalan. Yang munafik dari sudut i'tiqad ni seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Nampak Islam tapi hakikat dalam hati dia adalah kafir. Dan kategori munafik seperti inilah yang disebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik berada di bahagian bawah
neraka yang paling bawah sekali. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Fahmi untuk menjelaskan kepada kita ayat 48 ini bagaimana kaitannya dengan awal ya, sebagai satu penekanan taukid ataupun takkid sebentar tadi, dan dalam masa yang sama juga tentang kesatuan mesej yang dibawakan oleh Al-Quran ya, daripada Allah yang sama, dan ada satu langkah ya, bagaimana berinteraksi dengan cabaran dalam kehidupan daripada orang kafir dan orang munafik ini. Satu, jangan taatinya ya, jangan ikutnya. Dalam masa yang sama ialah kalau ada perkara-perkara yang tak bagus, tinggalkan, jangan dibalas juga dengan tak bagus. Ustaz ya, dia sakitkan hati kita, kita sakitkan hati dia, kutuk sama kutuk ya, akhirnya ia akan menyebabkan kita mungkin tidak dapat menyampaikan mesej yang perlu disampaikan, dan sudah pastinya kebergantungan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan apakah keputusan dalam perjuangan menyampaikan mesej kebenaran dalam hidup kita. Jadi ini adalah mesej penting dalam halaman 424, dan kita nak bergerak kepada halaman 425. Kita bercakap tentang adab ya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ayat 53. Kita baca sama-sama pada hari ini, dan kita ingin melihat bagaimana adab ini juga kita sama-sama amalkan untuk kehidupan kita. Ayat 53 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما صدق الله. Surah Al-Nazim ayat 53. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak, tetapi kamu dipanggil maka termasuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memanjangkan percakapan. Sesungguhnya itu mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada isteri Nabi, maka mintalah daripada belakang tabir. Cara yang demikian lebih suci bagi hatimu dan hati mereka, dan tidak pula kamu menyakiti hati Rasul, dan tidak pula menikahi isteri-isterinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Demikian itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ayat yang panjang ya, bersama dengan Ustaz Tirmizi sebentar tadi ya, untuk menyatakan tentang seruan bagi orang yang beriman. Dan di sini sebenarnya bila bercakap tentang la tadkhulu buyutan nabi, dalam surah Al-Ahzab ni banyak istilah ya ayuhan nabi, buyutan nabi. Sebenarnya ini khas untuk nabi sahajakah pada zaman dahulu Ustaz ya, ataupun ianya juga satu adab yang kita perlu belajar ambil, yang kalau kita tengok dalam surah An-Nur itu ada sedikit adab interaksi dalam rumah, luar rumah. Kalau boleh Ustaz cerahkan.
Apabila kita menyebut berkenaan dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini tidak memasuki rumah Nabi tanpa izin. Sebenarnya memang itu merujuk spesifik arahan kepada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ayat tersebut ayat yang bersifat khusus kepada rumah Nabi. Kalau kita ini nak masuk rumah Nabi minta izin. Itu asas. Dan apabila telah diberi keizinan silakan masuk. Tetapi apabila kita masuk dan telah berada dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu adab pula setelah kita masuk adalah dengan cara kita tidak melama-lamakan duduknya kita dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita terlalu lama duduk dalam rumah Nabi, itu akan mengganggu Nabi. Dan Nabi ini sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita tahu, baginda ini adalah orang yang sibuk. Dia tidaklah ada masa lapang untuk melayan tetamu sepanjang masa. Tetapi dalam masa yang sama Nabi meraihkan dengan keterbatasan masa Nabi. Cuma Nabi ini antara sifat Nabi adalah Nabi sangat pemalu dan Nabi ini penyegan. Jadi kalau dia tengok orang duduk melepak dalam rumah dia lama sangat, dia nak tegur pun dia mungkin rasa malu, dia rasa tak sesuai. Jadi takut orang terasa hati. Nabi ni nak jaga hati banyak pihak, jaga hati para sahabat. Tetapi Allah ni dia tidak malu terhadap kebenaran. Kebenarannya kita jangan duduk rumah orang lama-lama sehingga mengganggu tuan rumah. Jadi Allah menyebutkan kebenaran. Allah menyebutkan dalam hal ini. Jadi persoalan yang ditanyakan, adakah hal ini juga terpakai dengan adab-adab kepada individu selain Nabi, macam rumah orang biasa macam kita, Ustaz? Jadi kita kata ia juga terpakai. Kerana bukan ayat ini sahaja yang menunjukkan kepada adab ini, tetapi ada satu lagi dalam surah An-Nur seperti yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, kata Allah. Wahai orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, jangan masuk kepada rumah orang lain hatta tasta'nisu, sehingga kamu telah istiqnas. Dan kata para ulama tafsir, tasta'nisu ay tasta'zinu, kamu minta izin. Dan adabnya dalam hadis minta izin sebanyak 3 kali. Jadi kita minta izin sebanyak 3 kali, dan dalam masa yang sama wa tusallimu ala ahliha, kita bagi salam. Dan seafdalnya adalah kita menyebut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nak masuk ke dalam rumah orang, kerana kita nak mendoakan kesejahteraan Tuhan dan kita nak mendoakan keberkatan Allah kepada tuan rumah. Jadi kita minta izin. Ini adab dan ia tidak terhad dan terkhusus kepada rumah Nabi sahaja, tetapi kepada rumah keseluruhan umat Islam. Jadi inilah menunjukkan agama kita ini bukan semata menekankan bab akidah dan tauhid, bukan juga menerangkan dan menjelas berkenaan bab fiqh dan hukum hakam semata, tetapi agama kita sangat menitik beratkan soal akhlak dan juga adab dalam urusan sesama umat Islam. Hatta nak masuk rumah pun ada izin sebelum dan semasa. Sebelum minta izin, bagi salam, semasa jangan lama-lama dalam rumah orang lain. Wallahu a'lam. InsyaAllah itu adalah penerangan ya berkaitan dengan ayat yang ke-53 sebentar tadi. Satu adalah adab spesifik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi lebih daripada itu dicerahkan oleh surah An-Nur yang dimaklumkan oleh Ustaz sebentar tadi. Ada akhlak, adab yang perlu kita jaga sebelum dan semasa kita bertamu. Betul. Ya, melawat kepada rumah kawan, balik kampung ya, ataupun kalau ada kenduri ke apa ke, semua interaksi sosial itu memerlukan kepada adab, dan itu adalah lambang betapa Islam ini mementingkan kepada latif ya, kepada seni berlemah lembut dan juga akhlak yang tinggi, empati kepada tuan rumah. Walaupun kita tahu bahawa ada setengah orang Ustaz ya, dia kata tuan rumah kena hormati dia selama 3 hari kan, dia pakai yang ayat itu, jadi dia pergi gunakan segala-gala yang ada, padahal di situ perlu ada timbang rasa ya, bagaimana kita berinteraksi dengan tuan rumah itu sendiri. Jadi ini panduan daripada ayat 42 ataupun daripada halaman 425, dan kita nak bergerak kepada ayat yang selalu kita dengar pada hari Jumaat bila khutbah ataupun antara dua khutbah, sebelum khutbah dinyatakan bahawa sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Ayat 56 kita baca bersama Ustaz Tirmizi, dan kita ingin memahami, kita ambil kesempatan pada hari ini untuk memahami salawat itu sebenarnya yang kita sebut sahajakah ataupun ia ada lebih daripada itu. Ayat 56 surah Al-Ahzab bersama Ustaz Tirmizi. Alhamdulillah. Inna Allah wa malaikatahu
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله. Surah Al-Azim ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ini adalah ayat yang ke-56 ya, bercakap tentang bagaimana adab kita berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah menyatakan ya betapa Allah ini dan para malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Baqarah kita tahu bahawa ada juga perkataan salawat mir rabbihim kepada orang-orang yang kena ujian, ustaz ya. Bila Allah uji seseorang itu menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allah berselawat ya kepada orang-orang yang bersabar kepada ujian yang melanda. Jadi di sini ada selawat, di dalam surah Al-Baqarah pun ada salawat daripada Allah kepada orang-orang yang sabar menghadapi ujian. Kita akan cuba memahami apa beza maksud salawat itu bila kita sudah berehat sebentar lagi. Kita kembali semula My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله. Surah Al-Azim, kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal untuk ulang kaji kita pada halaman 424 hingga 429, dan saya menjemput pada tuan-tuan semua yang berada di Facebook untuk terus share bersama rakan-rakan, beritahu pada rakan-rakan kita mengulang kaji halaman pada hari ini bersama Al-Fadhil Ustaz Fahmi Rosli, pegawai Hal Ehwal Islam Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, untuk sama-sama kita mendapatkan permata-permata indah daripada beberapa halaman yang kita ulang kaji pada hari ini. Ayat yang kita dengar sebentar tadi, yang kita baca sebentar tadi, ayat 56 halaman 426 adalah ayat yang selalu kita dengar, selalu galakan untuk kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih daripada itu, kita berjumpa dengan perkataan salawat ini pada surah Al-Baqarah, bercakap tentang orang-orang yang bersabar menghadapi ujian. Allah memberikan kepada mereka salawat mir rabbihim, dan juga Allah memberikan kepada mereka rahmah, kasih sayang. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Fahmi untuk mencerahkan apa maksud salawat dalam ayat 56 ini, beza dengan salawat yang ada pada surah Al-Baqarah kalau ianya berbeza. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang diajukan. Ayat ini selalu kita baca dan selalu kita dengar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini adalah perintah dan arahan daripada Tuhan untuk orang-orang yang beriman itu memperbanyakkan selawat dan salam kepada Nabi Islam sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita mendengar nama Nabi disebut, maka kita dituntut dan dianjurkan untuk berselawat ke atas Nabi. Walaupun dari sudut hukumnya selawat ke atas Nabi ini ia tidak sampai kepada tahapan wajib kecuali sekali je, iaitu pada dalam salat kita.
Dalam salat kita selawat ke atas Nabi pada tasyahud akhir itu hukumnya adalah wajib, ia termasuk dalam rukun qauli. Adapun kalau kita mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, kita disunatkan, dianjur dan dituntut untuk kita berselawat kepada Nabi. Sekiranya kita tidak berselawat, kita disifat seperti orang bakhil. Bahawasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man zukirtu indahu wa lam yusalli alai. Orang yang kerkut, orang bakhil apabila namaku disebut di sisinya tapi dia tidak berselawat ke atasku. Jadi apa maksud selawat? Selawat kalau kita perasan, kata dasarnya kembali kepada kalimah salat juga. Dan salat dari sudut bahasa membawa erti doa. Itu secara asas. Cuma dalam ayat 56 ini daripada surah Al-Ahzab, Allah membahagikan selawat tu datang daripada dua pihak. Yang pertama, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam datang daripada Allah. Yang kedua, ia datang daripada para malaikat. Jadi para ulama kata selawat daripada Allah maksudnya adalah yazkuruhu indahu fil mala'il a'la. Allah menyebut nama Nabi di kalangan para malaikat yang tertinggi. Dalam erti kata Allah berbangga dengan Nabi di hadapan para malaikat. Allah memuji-muji Nabi. Allah menyebut-nyebut nama Nabi dalam kalangan para malaikat yang tertinggi. Dan yang keduanya adalah selawat daripada para malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah du'auhum lahu bil maghfirati war rahmah. Malaikat mendoakan keampunan dan rahmat Tuhan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat di sini membawa erti rahmat, membawa erti bantuan, pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Jadi sama seperti surah Al-Baqarah tadi. Bagi orang-orang yang bersabar apabila mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apabila timpa musibah, maka Allah kata ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Iaitu Allah memberikan selawat kepada mereka dan juga rahmah. Walaupun ada perkataan rahmah, tapi para ulama menafsirkan selawat dan juga salat di situ merujuk kepada bantuan dan pertolongan daripada Allah yang terbina daripada sifat rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Kalau kita tengok dalam surah Al-Ahzab juga pada ayat yang ke-43 di sini, Allah menyebutkan huwallazi yusalli alaikum. Kalimah salat juga digunakan. Dialah Tuhan yang telah berselawat kepada kamu dan terjemahannya dia adalah Tuhan yang memberi rahmat kepada kamu. Jadi itu makna selawat dalam erti kata jika ia datang daripada para malaikat kepada Nabi, maka mereka mendoakan keampunan Allah, mereka mendoakan rahmat Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin timbul persoalan, habis selawat kita macam mana kepada Nabi? Walaupun kita dituntut berselawat selepas daripada Allah menceritakan Allah dan malaikat berselawat, lalu Allah memerintahkan kepada hambanya yang mukmin, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tapi kalau kita perasan, kita sendiri tidak menyebut usalli ala Muhammad, aku berselawat kepada Muhammad. Kita tak sebut begitu. Tetapi yang kita sebut adalah sama ada sallallahu alaihi wasallam ataupun Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Itulah yang tuntutan daripada ayat tersebut. Kenapa kita tak sebut aku berselawat kepada Muhammad dan aku mengucap salam kepada Nabi Muhammad? Maka ini telah dijawab oleh para ulama kerana selawat ni maknanya adalah doa rahmat. Dan kita ni hamba Allah yang penuh kekurangan, penuh maksiat dan kelemahan diri. Jadi kita nak mendoakan rahmat kepada orang yang bersih datang daripada jiwa kita yang kotor. Jadi sebab itu kita menjadikan selawat kita supaya Allah yang berselawat kepada Nabi. Sebab itu kita kata sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, supaya selawat itu datang daripada Tuhan yang Maha Bersih kepada nabinya yang bersih sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun berselawat dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, ataupun apabila nama Nabi disebut kita membaca sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hakikat erti selawat. Dan sebagai penutup, bahawasanya antara keunikan dan keajaiban selawat ini hadirin dan hadirat, bahawasanya Allah menjadikan satu-satunya ibadat yang Allah sendiri mula buat. Sebelum Allah mensyariatkan ke atas orang beriman untuk melakukannya adalah ibadat selawat. Allah suruh kita salat tapi tidak Allah salat dulu. Allah suruh kita puasa tapi tidak Allah puasa dulu. Berbeza dengan selawat, Allah suruh kita berselawat tetapi sebelum suruhan itu datang, Allah menceritakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi, barulah datang arahan dan tuntutan, wahai orang yang beriman, selawat dan salamlah kamu kepada Nabi dengan sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
Terima kasih diucapkan pada Ustaz Fahmi ya, menjelaskan tentang bagaimanakah maksud salawat yang dinyatakan pada ayat 56 dan lebih daripada itu adalah keistimewaan Ustaz ya. Satu ibadah yang dimulakan dahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dahulu berselawat, para malaikat berselawat, kemudian barulah seruan itu diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ini sebagai satu galakan kepada kita untuk kita berselawat banyak-banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita berselawat itu sebenarnya mungkin Ustaz boleh tambah sikit, bila kita berselawat ini apakah dia berhenti sampai situ saja ke Ustaz, ataupun ada orang kata dia kena selawat sampai, ada yang tulis kena buat sampai 1000 ataupun 2000 kali untuk menambahkan lagi keberkesanan selawat, ataupun apa hak di sebalik selawat selepas itu bila dah kita melaksanakan seruan ayat 56 ini? Baik. Apabila kita dianjur dan dituntut untuk kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ikut kepada tuntutan hak daripada ayat tersebut, kita kena lakukan dua perkara terhadap Nabi, iaitu selawat dan kedua salam. Sebab itu selawat yang terbaik, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, yang mencakupi selawat dan salam. Tetapi sebaik kita mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, memadai kalau kita berselawat dengan satu kali selawat sahaja. Ini memadai dan mencukupi. Adapun seseorang yang nak berselawat, dalam erti kata dia menganggap dan dia berpegang bahawasanya selawat adalah zikir. Selawat memang zikrullah. Selawat termasuk dalam zikrullah kerana kita sebut Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jadi apabila kita berselawat dalam erti kata kita menganggap selawat tu zikir, zikir ni pula Allah kata uzkurullaha zikran katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi sebab itu kalau seseorang khususnya pada hari Jumaat sebagai contoh, dia nak memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sebanyak 300 kali, tak ada masalah pada hari Jumaat untuk dia mendapat fadilat yang besar dalam selawat. Tapi kalau dia nak melakukan tuntutan bahawasanya berselawat ke atas Nabi apabila nama Nabi disebut, maka memadai satu kali sahaja, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tetapi dalam masa yang sama, sebaik-baik selawat yang Nabi kita SAW ajarkan adalah selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah yang kita bacanya semasa tasyahud akhir di dalam salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad, sehinggalah innaka Hamidum Majid. Jadi itu selawat yang terbaik kerana menggabungkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ahli keluarga Nabi dan juga kepada bapa, kepada keseluruhan manusia dari sudut i'tiqad, iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi oleh kerana itu antara hak dan tuntutan selawat kita, dan fadilat selawat sangat besar. Antaranya man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyarah, siapa yang berselawat ke atas aku sebanyak satu kali selawat sahaja, Allah akan berselawat ke atas dirinya sebanyak 10 kali selawat. Maknanya Allah beri kebaikan, Allah beri rahmat, kasih sayang, bantuan dan pertolongan kepada dirinya kerana dia berselawat dengan satu selawat sahaja. Jadi fadilatnya amat besar. InsyaAllah itu adalah fadilat daripada selawat yang disampaikan oleh Fadil Ustaz Fahmi sebentar tadi untuk memberi galakan kepada kita memahami konsep ini. Malah kalau kita tengok pada ayat 57 itu, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sudah tentunya orang yang menghormati berselawat pada Nabi bukanlah orang yang akan menyakiti Nabi kepada Allah dan Rasul, ya, sehingga kan dilaknat di dunia dan di akhirat dan mendapat azab yang sengsara kerana sikap yang tidak benar kepada individu yang diangkat, yang diselawatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-56. Ini adalah perjuangan kita, ya, sama-sama kita banyakkan selawat dan lebih banyak lagi kita mendekatkan diri kita dengan sirah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada halaman seterusnya 427, pada halaman akhir surah Al-Ahzab ini, kita berdepan dengan satu ayat, iaitu ayat 65, berkaitan dengan mereka yang suka menyakiti Nabi. Salah satunya adalah kumpulan yang dinamakan sebagai orang-orang kafir yang dinyatakan pada awal surah ini, selain daripada orang munafik. Kita baca ayat yang ke-64 dan ayat 65 untuk kita melihat perkara ini dan bagaimana kita nak memastikan kita tidak sekali-kali bersekongkol dengan kumpulan yang dinyatakan pada ayat 64-65. Bersama Ustaz Tirmizi. Auzubillahi Inna Allah la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha
Azim ayat 64, sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, mereka tidak akan mendapat pelindung dan pertolongan. Ini adalah istilah yang Allah berikan, sa'ir, api yang menyala-nyala itu adalah azab kepada orang-orang yang kafir, khalidina fiha abada. Kalau kita cakap tentang syurga Ustaz ya, juga ada Allah gunakan perkataan khalidina fiha abada. Jadi bagi orang kafir satu, tapi bagi orang Islam yang dia mungkin dia pandang nabi ni tak penting. Ada yang dia ambil Quran saja, dia nabi sunnah dia kata dia tak percaya, dia tak ambil. Ya, bagaimana pula adakah ini masih lagi kategori ayat 65 ini ataupun macam mana untuk kita memastikan bahawa keimanan pada Allah, keimanan pada Rasul ini dia bukan boleh main-main begitu sahaja. Silakan Ustaz. Baik, pertama sekali apabila kita nak menyebut berkenaan dengan orang kafir ni, lawan kepada orang kafir adalah muslim. Dan siapa sahaja muslim dia wajib mengucapkan syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan la ilaha illallah menuntut kita ini supaya kita ikhlas dalam beramal soleh. Ya. Manakala apabila kita menyebut wa anna Muhammadar Rasulullah itu, ia menuntut kepada kita untuk mutaba'atu sunnah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh mencukupi sebagai seorang muslim hanya dia berpada dengan Quran sahaja, tidak. Tapi dia mesti mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana syahadah yang menjadikan dia muslim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita katakan orang kafir ini kekal dalam neraka sa'ir ini selama-lamanya dan mereka tidak mendapati wali dan penolong bagi Allah, bagi diri mereka, iaitu Allah Subhanahu wa taala, maka kita kata berbezalah situasinya dengan orang-orang yang beriman. Bahawasanya orang yang beriman ni adalah wali mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ni bukan semata dalam hidup kita ni kita minta nak jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membaca dalam bacaan doa kunut wa tawallani fi man tawallait itu, dan kemudian kita menyebutkan justifikasi, kita mengatakan fa innahu la yadhillu man walait, tidak akan hina dunia akhirat bagi orang yang mendapat wilayah pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Wala ya'izzu man adait, dan tidak akan mulia orang yang Allah musuhi. Dan orang yang Allah musuhi ini golongan yang tidak mendapat wilayah Allah, nusrah, bantuan dan pertolongan daripada Allah. Cuma persoalan timbul, adakah pelaku dosa besar dari kalangan umat Islam ini akan masuk neraka selamanya juga? Kita katakan jawapannya begini. Betul, orang yang melakukan dosa besar natijahnya ke neraka. Maknanya neraka ni bukan hanya tempat orang kafir sahaja, tetapi orang Islam yang mengingkari tuntutan dan perintah Tuhan juga akan membawa dirinya masuk ke dalam neraka. Ini yang Quran kata, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maknanya apabila seseorang tu hidup atas muka dunia ni, dia sama ada buat amalan kebaikan atau amalan kejahatan. Amalan kebaikan menambah dan mencambah pahala, amalan keburukan menambah dan mencambah dosa. Kalau pahala seseorang itu lebih banyak, lebih berat, maka dia masuk syurga Allah, 'Aisyah radiyah. Tapi kalau dia punya dosa lebih berat, lebih banyak, maka dia akan masuk ke dalam hawiyah. Kemudian Allah tanya, wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu hawiyah? Allah kata narun hamiyah, api neraka yang membakar, api neraka yang membahang kita ini. Jadi oleh kerana itu, ini memberikan isyarat kepada kita, kalau semasa hayat seorang Muslim di dunianya, dia bukannya tak ada pahala, dia ada pahala. Tapi setelah ditimbang antara pahala dan dosa, rupanya dosa dia lagi banyak. Dia tak semayang, dia tolak Quran, dia tolak hadis Nabi SAW, dia tak melakukan apa yang diperintah, bahkan sebaliknya dia melakukan apa yang Allah larang. Jadi wal'iyadzubillah, maka orang seperti ini tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Cuma menjadi perbahasan para ulama akidah, adakah mereka kekal selamanya dalam neraka ataupun tidak. Jadi dia masuk neraka tu betul, tapi adakah dia kekal selamanya macam dalam ayat khalidina fiha abada ini? Kita katakan menurut jumhur ulama tidak kekal selamanya. Akhirnya mereka akan dibersihkan kembali dan dibawa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala atas banyak faktor. Antara faktornya adalah sahabat yang baik. Antaranya sahabat yang saleh semasa hayat kita di dunia ni boleh bagi syafaat kepada kita. Allah bagi tahu dalam hadis Bukhari, dalam hadis kursi, apabila orang-orang saleh ini, Allah kata pergilah kamu kepada neraka dan kamu tengoklah mana kawan yang kamu dahulu di dunia kamu semayang bersama, sedekah bersama, puasa bersama. Jadi apabila kamu nampak mereka, kamu tarik mereka masuk dalam syurga. Jadi syafaat sahabat-sahabat yang saleh mampu mengeluarkan kita daripada neraka kepada syurga Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, akhirnya sekali, memang semua orang-orang yang disifatkan sebagai beragama Islam dan melakukan dosa besar,
Dia duduk dalam neraka tapi akhirnya akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Inilah yang Nabi SAW sebut, la yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqala habbatin min iman. Tidak akan masuk ke dalam syurga, tidak akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya bagi seseorang yang dalam jantung hatinya ada sebesar zarah daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi itulah jawapan kepada persoalan tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Fahmi ya, menjelaskan tadi tentang ayat 64 65 tadi itu memang confirm lah ya, disebabkan 100% kehidupannya untuk menentang kepada agama Islam. Tetapi kalau ada amalan yang kurang baik tetapi beragama Islam, ada iman di situ, akan dikembalikan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doakan kita adalah yang dibersihkan 100% Ustaz ya, diampunkan Allah sebelum kita sampai ke sana, kerana azab itu adalah amat-amat pedih. Duduk dekat atas muka bumi ini ada panas lebih sikit pun kita dah tak berapa tahan, apatah lagi apabila dinyatakan di sini wa'adda lahum sa'ira, itu api yang menyala-nyala. Itu adalah satu perkara yang perlu kita ambil besar dan perlu kita doa kepada diri dan keluarga kita untuk dielakkan. Kita bergerak kepada surah Sabah, surah baru yang kita ikuti pada minggu ini. Kita akan melihat kepada salah satu satu surah yang daripada 5 surah di dalam Al-Quran yang bermula dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam surah ini ada bercerita tentang rizqun karim pada ayat yang keempat bagi mereka yang beriman. Kita baca ayat keempat untuk sama-sama kita memahami apa maksud rizqun karim dalam ayat ini. Silakan Ustaz Tir. Auzubillahi liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahu. Surah Al-Azim ayat yang keempat, agar dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh keampunan dan rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia istilahnya rizqun karim. Di dalam surah Yasin kita ada bertemu dengan ajrun karim ataupun ganjaran yang mulia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh Ustaz jelaskan, biasanya orang cakap rezeki ini adalah di dunia kan, kita dapat duit, dapat kereta kan, itu rezeki. Tapi di sini rizqun karim ini apa maksud sebenarnya, dan kalau boleh jelaskan sikitlah konsep rezeki di dalam Al-Quran. Okey, baik. Pertama sekali kita kena jelas bahawasanya ayat Quran ni dia saling menguat antara satu sama lain. Jadi kalau kita rujuk di dalam ayat ini, dan kita boleh juga kalau kita baca daripada 114 surah dalam Quran ni, kita akan jumpa ayat-ayat yang hampir sama. Dalam ayat ni Allah nak ceritakan bahawasanya orang beriman dan beramal soleh tu akan mendapat 2 ganjaran. Yang pertama pengampunan Tuhan, yang kedua rizqun karim, rezeki yang mulia di sini. Terjemahan secara literal. Ya. Jadi itu yang pertama. Tapi dalam ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan keberadaan kita sebagai umat manusia di atas muka dunia ini, kita sedang berniaga dengan Tuhan kita. Dan apabila kita sebut kita berniaga dengan Allah, berniaga ni melibatkan untung dan melibatkan rugi. Dia ada ganjaran dan dia ada barangan yang kita jadikan sebagai jualan kita kepada Allah. Dan Allah sebut di dalam Quran mensifatkan sebagai tijarah tunjikum min azabin alim, perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Tijarah lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli daripada orang yang beriman jiwa mereka, harta-harta mereka, bahawasanya ganjaran mereka itu, upah mereka adalah syurga Allah. Jadi ini adalah urusan jual beli hadirin dan hadirat. Bahawasanya yang kita jual 2 benda. Yang pertama diri kita, ibadat badan kita seperti salat, seperti jihad, seperti haji dan umrah, seperti sembelihan korban dan akikah. Ni kita jual ibadat badan kita. Jadi Allah beli. Dan satu lagi adalah wa amwalahum, harta-harta kita zakat, kita sedekah, kita wasiat, kita wakaf. Semua ini adalah kita jual harta kita kepada Allah. Dan hakikatnya Allah membeli dengan 2 ganjaran. Yang pertamanya adalah Allah memberi pahala kepada kita, dan yang keduanya Allah memberikan syurga kepada kita. Jadi samalah ayat seperti ini. Bahawasanya apabila orang itu beriman dan beramal saleh, Allah memberikan kepada dia pertama pengampunan.
bila kita Allah berikan pengampunan, maknanya dosa kita berkurang. Yang makin bertambah dan kekal bertambah adalah pahala kita. Jadi bila pahala banyak, dia dapatlah rezeki yang karim itu. Dan rezeki yang karim adalah syurga Allah. Rezeki yang karim adalah syurga Allah, seperti yang disebut oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitab-kitab tafsir. Dan banyaklah perbahasan-perbahasan lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, tambahan dan lebihan ni apa dia. Maka ulama kata syurga Allah. Dalam syurga boleh dapat apa sahaja, boleh minta apa sahaja, dan Allah bagi tambah lagi, iaitu syurga Allah. Dan sebahagian ulama kata lillazina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang buat kebajikan tu dia dapat kebaikan. Husna ni syurga, wa ziyadah ni kenikmatan yang paling hebat dalam syurga adalah melihat ke arah wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini antara kelebihan-kelebihan. Tapi menjawab persoalan warizqun karim adalah apabila di akhirat kita mendapat syurga Allah, dan itulah rezeki yang paling kita hajatkan. Jadi tak lari juga daripada rezeki dunia. Kalau kita nak dapat rezeki syurga itu, maka takwalah kepada Allah, seperti wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Fahmi untuk menjelaskan warizqun karim itu. Nak dapat rezeki ini kena usaha juga, ya, bukannya tiba-tiba dapat. Dan usaha itu adalah dengan kita berbuat iman ataupun menguatkan amanu wa amilus solihat. Moga-moga Allah pimpin kepada diri kita, keluarga kita mendapat ganjaran ini dengan usaha, ya, yang mungkin bagi sebahagiannya banyak, bagi sebahagiannya saya sedikit, tapi kita doa Allah terima segala amalan kita selama hari ini, insya-Allah. Kita berdoa di hujung ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi bagi mengakhirkan bagi slot ulang kaji kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان اللهم اجعلنا من أهل الإيمان ممن بشرتهم بالروح والريحان والرضا والرضوان اللهم أحينا على الإيمان وتوفنا على الإيمان واحشرنا مع زمرة أهل الإيمان يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Fadil Ustaz Fahmi Rosli, Pegawai Hal Ehwal Islam Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, yang sudi bersama pada hari ini untuk menjelaskan 5 halaman. Sempat kita melihat beberapa permata daripada Al-Quran, dan insya-Allah pada hari esok kita akan menyambung halaman yang ke-430 daripada surah Saba untuk sama-sama kita mengambil panduan hidayah ini dalam kehidupan kita seharian. Dan selari dengan itu juga kita menyebut pada tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran, di mana kita ingin membanyakkan lagi aktiviti-aktiviti perkongsian dan juga bagaimana Al-Quran ini boleh mencerahkan kehidupan kita dalam pelbagai sudut, dalam pelbagai cabaran dunia yang melanda, tetapi masih lagi kita berada di atas cahaya daripada yang esa. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Ustaz Fahmi, dan harapnya sudi lagi pada masa akan datang untuk bersama My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.